Yelah, sebab korang kan fail SPM kan. Kira bukanlah aku nak cakap korang bodoh. Korang tak bodoh. Maybe korang dah berusaha. Aku pun tak tahu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Rais Hamid. Selamat kembali ke RH TV. Video kali ni bukan pasal tentera. Aku nak buat ulasan pasal benda yang viral baru-baru ni. Viral ke? Kisah kembar 7G. Aku tak berapa kenal sangat diorang ni, tapi viral lah pasal diorang punya SPM ni fail. Dapat 7G, tapi sekarang ni kira berjaya, ada income sendiri, mampu beli kereta mewah dan sebagainya lah. So bila aku selidik-selidik balik, aku tengok-tengok balik kisah kembar 7G ni pada tahun 2018, di mana diorang punya SPM memang fail lah. Memang result diorang kau-kau punya fail, sampai bahasa Malaysia pun fail. Aku tak tahu apa diorang jawab dalam kertas bahasa Malaysia. Diorang ada buat live IG yang menyalahkan orang lain pasal diorang punya kegagalan dalam SPM tu. Diorang salahkan cikgu and everything. Tapi walaupun diorang dapat SPM, diorang result fail, diorang ada bisnes. Diorang buat IG review lah, apa benda lah, bisnes-bisnes yang diorang buat, sampai diorang punya IG punya follower pun naik, dan diorang ada dapat income sendiri, sampai mampu nak beli kereta mewah dan sebagainya lah. Tapi ada juga satu isu yang naik pasal diorang ni, di mana ada orang komplain diorang dah dibayar tapi tak buat IG review dan sebagainya. Itu aku tak nak cerita lah benda dah lepas. Aku pun tak tahu benda tu dah settle ke belum ke lantak diorang. Apa yang aku nak tekankan dekat sini, message yang diorang cuba bawa, aku tak nafikan SPM tu ataupun STPM ataupun sijil pelajaran masa kau dekat sekolah dulu bukan penanda aras kepada kejayaan seseorang pada tahun 2020 ni. Kita tengok ramai yang berjaya jadi gamers, jadi YouTuber, jadi Insta famous, jadi influencer dan sebagainya, yang kalau nak diikutkan logik akalnya memang tak perlukan kau menjadi seorang yang skor dalam SPM untuk kau jadi berjaya dalam bidang-bidang tu. Dan sebenarnya aku faham apa yang dorang dua ni cuba nak bagi tahu. Yang aku faham lah apa yang dorang nak bagi tahu sebenarnya, walaupun kau gagal dalam pelajaran kau gagal dekat sekolah kau dapat result kau punya fail sekalipun, bukan alasan untuk kau tak boleh berjaya dalam hidup. Kau kena teruskan hidup, kau kena carilah segala punca rezeki yang kau boleh cari, asalkan benda tu halal, kau still boleh dapat income, bla 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 lah. Tapi yang aku tengok sekarang ni, cara korang sampaikan message, cara dua kembar ni menyampaikan message kepada follower-follower, di mana diorang ni ramai follower, dan aku boleh agak follower-follower diorang ni kemungkinan terdiri daripada yang seangkatan ataupun di kalangan budak-budak sekolah dan sebagainya. So, cara diorang ni menyampaikan message seolah-olah nak menggalakkan kepada anak-anak muda yang masih bersekolah bahawa pelajaran tu tak penting. Jangan letak pelajaran tu sebagai prioriti. Kalau budak-budak sekolah semua baca apa yang diorang tulis kat dalam diorang punya IG, dekat diorang punya post dan sebagainya, confirm lah budak-budak yang jenis-jenis malas belajar, jenis-jenis yang dah hanyut dengan dunia apa sebagainya, biasalah budak-budak muda sekarang ni kan, diorang akan anggap okey, pelajaran tak penting. Besar nanti aku boleh je jadi YouTuber lah, aku boleh je jadi influencer lah, aku boleh je joget-joget dekat TikTok, aku boleh je joget-joget dekat apa benda tu, kat Bigo, dan aku masih boleh dapat income. Kepada adik-adik, abang, ni dah bahasakan diri abang dah ni, aku nak bagi tahu dekat korang, menuntut ilmu ni bukan semata-mata untuk ataupun sebagai lesen untuk korang mendapat pekerjaan yang hebat dan mendapat gaji yang besar. Menuntut ilmu sebenarnya adalah tuntutan agama. Dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis Rasulullah pun ada sebut. Aku tak tahu macam mana nak bagi tahu dekat korang. Yang korang kena belajar, korang kena ada ilmu, tak kisahlah apa benda mata pelajaran yang ada kat sekolah tu, sains lah, matematik lah, bahasa Malaysia lah, bahasa Inggeris lah. Korang kena jadi seorang yang berilmu. So apa kata kepada kembar dua orang ni, yang aku tak sure sangat nama dia benda, korang mungkin dah menjadi seorang yang diikuti ramai ataupun yang ramai follower. Mungkin ada yang terinspirasi dengan korang lah, walaupun fail tapi boleh beli kereta besar. Tapi tolong ubah cara kau menyampaikan message tu. Instead kau bercerita, oh aku bangga gagal tapi aku mampu beli
kereta besar. Tak kisahlah gagal pun, aku beli kereta besar. Kau ubahlah cara penyampaian mesej korang tu kepada, walaupun gagal dalam SPM, tapi jangan give up. Korang kena masih berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran, menimba ilmu, dan juga korang masih juga kena menuntut ilmu, kena jadi pandai supaya nanti korang akan jadi orang yang berilmu, di mana ia adalah tuntutan agama sendiri. Dan kalau kepada kembar diorang ni, kalau korang dan parent korang setuju menyokong korang mendapat SPM gagal tapi masih boleh mencari duit, itu terpulang dekat korang. Musim-musim pandemik ni pula, budak-budak susah nak pergi sekolah dan sebagainya. Mungkin ada yang dah ada sifat malas, duduk rumah, tak nak belajar, duduk rumah nak main, tengok TV. Bila dia tengok korang punya posting-posting yang mungkin tak berapa nak cerdik lah, sebab korang kan fail SPM kan, kira bukanlah aku nak cakap korang bodoh, korang tak bodoh, maybe korang dah berusaha, aku pun tak tahu. Jangan galakkan orang supaya gagal SPM. Sepatutnya orang-orang yang macam korang ni, yang dah ada orang kata influence, okay, orang ramai maybe dengar cakap kau, jadikan platform ni untuk sampaikan sesuatu yang baik. Janganlah tulis, oh aku bangga SPM fail, aku bangga SPM fail, boleh bla 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 bla. No, jangan. Kau kena motivate adik-adik ni berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran supaya jadi orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ni dia juga mempengaruhi cara kau bercakap, cara kau berinteraksi dengan orang, cara kau bawa diri kau. Mungkin disebabkan SPM kau gagal, cara kau nak sampaikan mesej yang baik pun jadi tak baik sebab kau tak fikir dulu cara kau nak sampaikan mesej. Itulah, aku tak salahkan netizen nak kutuk diorang pun, sebab cerita dia kau menyampaikan kebanggaan sebab kau fail SPM. Kejayaan kau sekarang ni dan berduitnya kau sekarang ni, kau ada bisnes sekarang ni, bukan pasal kau pandai bisnes ke, bukan pasal kau terror bisnes ke, kau ramai follower ke, tak. Semua tu rezeki daripada Allah, dan sebenarnya Allah tengah menguji kau sebab kau dah fail SPM, tapi Allah still bagi rezeki melimpah dekat engkau. So nak tengok macam mana kau bawa diri engkau. Sebab tu kena belajar. Kalau orang yang berilmu, okay, dia dah belajar bersungguh-sungguh tapi dia gagal juga, cara pembawakan dia pun tak macam orang. Dia akan motivate, dia akan encourage untuk korang semua jangan give up dekat pelajaran, jangan pandang ringan dekat menuntut ilmu ni. Itu je lah aku nak bagi tahu dekat kembar 7G ni, supaya ubah cara kau menyampaikan mesej kau. Jangan bagi pengaruh yang tak sihat kepada orang-orang yang tengah belajar di alam persekolahan sekarang ni. So aku rasa ini adalah video terakhir aku sebelum kita masuk tahun 2021. Terima kasih kepada semua subscriber, viewer, penonton, penyokong, haters kerana sudi meluangkan masa korang tengok video-video aku. Aku dah buat YouTube lama. Bukan target aku pun untuk menjadikan YouTube ni sebagai mata pencarian ataupun aku nak jadi influencer dekat YouTube ni. Tapi Alhamdulillah Allah bagi sikit-sikit kelebihan tu dekat aku. Alhamdulillah. Dan insyaAllah aku akan jadikan platform ni untuk menyampaikan benda-benda yang baik je lah. So insyaAllah aku harap korang semua untuk terus menyokong channel YouTube Rais Hamid ataupun RH-TV di masa-masa akan datang, tahun 2021 dan seterusnya lah. Selagi mana aku hidup, selagi mana dunia tak kiamat lagi. Okay? So mengakhiri video aku hari ini, aku ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua yang menonton video ini. Macam biasa, jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ini. Assalamualaikum, stay safe, ingat kita masih belum bebas daripada COVID-19. Okey? Beringat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti. Jangan lupa diri. Bye-bye.